Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saluddin bin Arman. Nombor metrik di 2023-1106739. Saya akan menerangkan tentang tajuk dadah dan alkohol dalam kalangan remaja. Dadah adalah bahan yang menyebabkan perubahan dalam fisiologi atau psikologi organisma semasa diambil. Dadah biasanya dibezakan dari makanan dan bahan yang memberikan sokongan nutrisi. Penggunaan dadah boleh melalui penyutan, suntikan, merokok, pengingisan, penyerapan melalui tampalan pada kulit, suppositori atau melarutkannya di bawah lidah. Secara tradisional, darah dadah diperoleh melalui pengekstrakan dari tanaman perubatan, tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Dadah farmaseutical boleh digunakan untuk jangka masa yang terhad atau secara berkala atau gangguan kronik. Seterusnya ialah alkohol. Alkohol ialah sejenis minuman organik. Ia merupakan dadah yang paling popular di kalangan remaja. Alkohol dijumpai dalam pelbagai bentuk. Ia digunakan dalam perubatan sebagai antiseptik, desinfektan dan penawar. Alkohol juga digunakan pada kulit untuk membasmi kuman pada kulit sebelum tusukan bena dan sebelum pembedahan. Selain itu, ianya boleh digunakan untuk membasmi kuman di kulit individu seseorang dan tangan penyedia perkhidmatan kesihatan. Terdapat beberapa kesan penggunaan dadah dan alkohol. Yang pertama, mengganggu kesihatan fizikal. Yang kedua, menimbulkan masalah sosial. Dan yang ketiga, menggugat keselamatan diri dan orang sekeliling. Mengganggu kesihatan fizikal. Dadah dan alkohol boleh merosakkan sistem saraf organ dalaman dan sistem kardiovaskular remaja. Penggunaan dadah tertentu boleh mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh, menyebabkan penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS dan hepatitis. Menimbulkan masalah sosial. Penggunaan dadah dan alkohol boleh merosakkan hubungan sosial remaja dan keluarga, rakan sebaya serta masyarakat. Mereka mungkin menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi akibat penggunaan dadah. Seterusnya ialah menggugat keselamatan diri dan orang sekeliling. Penggunaan dadah dan alkohol boleh menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku berisiko seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau terlibat dalam aktiviti berbahaya yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Seterusnya ialah faktor-faktor penggunaan dadah dan alkohol. Yang pertama, kurang pendedahan mengenai dadah, pengaruh rakan sebaya dan juga tekanan dan desakan hidup. Dari segi faktor kurang pengetahuan mengenai dadah, sebenarnya remaja-remaja di negara kita tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif penggunaan dadah. Tanpa mereka sedari, sebenarnya dadah boleh menyebabkan pemikiran seseorang itu tidak waras dan gagal untuk membuat keputusan yang rasional dan juga mungkin akan membawa maut. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Rakan merupakan orang yang terdekat kepada remaja selepas keluarga. Mereka kerap menghabiskan masa bersama berbanding dengan ahli keluarga. Oleh hal yang demikian, mereka akan mengikut dan melakukan perkara yang dilakukan oleh rakan mereka tanpa menyedari kesan buruk pengambilan dadah. Terdapat juga kes apabila seseorang itu tidak mengikut kata rakan sebaya mereka akan disisihkan oleh rakan-rakan yang lain. Seterusnya ialah tekanan dan desakan hidup. Tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi, keluarga dan kerja. Oleh hal yang sedemikian, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berdepan dengan tekanan tersebut. Akhirnya, sebagai jalan penyelesaian mereka mengambil mudah dengan menjadikan dadah sebagai teman setia yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Contohnya, kesibukan ibu bapa dengan kerja telah menyebabkan anak-anak terasa terasing dan jauh daripada ibu bapa. Akhir sekali, rumusan. Saya dapat simpulkan bahawa pelbagai faktor yang mendorong remaja untuk terlibat dalam penagihan atau salah gunaan dadah dan alkohol. Masyarakat seharusnya melihat masalah berkaitan dadah ini sebagai satu penyakit dan bukannya jenayah kerana ia melibatkan emosi dan faktor-faktor asing yang mendatangkan kesan negatif kepada golongan remaja. Diharapkan dengan adanya jabatan kerajaan seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan iaitu ADK berusaha untuk memenung gejala tidak sihat ini dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih.